Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid ustaz semua? Tak harap anak-anak ustaz kelas 4 Menur semua sihat walafiat dalam rahmat dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita pada minggu ini, minggu kelima PDPR secara online, yang mana mungkin minggu ini ialah minggu sebelum kita memulakan sesi pembelajaran terbuka secara bersemuka secara face to face pada minggu hadapan. Jadi untuk minggu ininya kita akan mengulang kaji ataupun belajar berkenaan dengan satu tajuk ibadah berkenaan dengan bersuci. Okey, mari sama-sama kita lihat pada muka surat 114 buku teks, yang mana kalau kamu tengok di atas itu warna kuning itu dia kata tajuknya mari bersuci. Tajuknya apa? Mari bersuci. Okey. Pada muka surat 114 ini dia ada bagi dialog di antara datuk dan cucunya, yang mana pada dialog ini Ustaz akan baca berkenaan dengan apa yang akan kita belajar tentang tajuk ibadah pada hari ini. Okey, jom kita mulakan dialog tersebut. Okey, kita mulakan dengan nombor 1, dialog daripada cucunya yang bernama Fatah. Okey, cucunya kata apa? Tengok tu, Hafiz terpijak tahi. Lalu datuknya menjawab pada nombor 2. Itulah kalau tidak berhati-hati kan dah terpijak najis. Lalu cucunya menjawab, apa erti najis itu tu? Datuknya menjawab lagi, najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Lalu cucunya menjawab, oh, baru Fatah tahu. Jadi, pada dialog ini, dia ingin menyebut berkenaan dengan najis. Jadi, hari ini kita akan bicarakan apakah jenis-jenis najis yang ada diterangkan mengikut agama Islam. Okey, jom kita lihat pada muka surat seterusnya. Okey, dalam Islam, najis ini dikategorikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, yang atas, kalau kamu tengok pada muka surat ini, dia kata najis mukhaffafah. Najis apa? Najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Okey, najis mukhaffafah ini ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Maknanya di sini, kanak-kanak yang masih menyusu dengan ibunya yang dikira 2 tahun ke bawah, kalau terkena air kencingnya, maka ia dikira sebagai najis mukhaffafah, iaitu najis paling ringan. Okey, najis yang kedua disebut sebagai najis mutawassithah. Najis apa? Mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Najis mutawassithah ialah najis selain najis mukhallazah dan najis mukhaffafah. Contohnya air kencing, tahi dan darah. Okey, di sini ada bezanya. Maknanya kalau air kencing itu datang daripada orang dewasa ataupun kanak-kanak yang lebih daripada umur 2 tahun, maka ia disebut sebagai najis mutawassithah, bukan lagi najis mukhaffafah. Dan yang tergolong dengan najis mutawassithah juga termasuk ialah tahi dan darah. Apa-apa jenis tahi yang datang daripada manusia ataupun binatang. Kecuali
anjing dan babi. Sebab anjing dan babi ini dikategorikan sebagai najis ketiga, iaitu najis paling berat. Najis mutawassithah ialah najis pertengahan. Okey, jom kita tengok yang najis nombor 3 yang disebut sebagai najis mughallazah. Najis apa? Mughallazah. Apa itu najis mughallazah? Okey, najis mughallazah ini ialah anjing, babi dan keturunannya, serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contohnya, air kencing mereka, air liur mereka, najis mereka ataupun darah serta kedua ataupun kesemuanya sekalilah yang berkait dengan anjing dan babi. Maknanya jika jumpa najis anjing dan babi, maka ia tergolong dalam najis mughallazah. Okey, ini ialah jenis-jenis najis yang telah dikategorikan dalam agama Islam. Macam mana pula cara kita nak mencuci najis ini? Ada caranya. Okey, tengok buku surat 116. Okey, jika najis mukhaffafah, itu najis yang ringan tadi, cara menyucinya senang sahaja. Kamu boleh tengok pada atas sekali itu, dia bagi satu cara sahaja untuk menyucikan najis mukhaffafah. Yang pertama, memang ada satu je. Yang pertama dia kata, renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Maknanya, kalau najis mukhaffafah itu tadi, yang mana kencing budak 2 tahun ke bawah yang masih menyusu, maka cara menyucikannya hanyalah merenjiskan air mutlak ataupun air yang suci ke tempat yang terkena najis sahaja. Jadi renjiskan air tersebut hinggalah najis itu bersih. Itu ialah cara kita nak menyucikan najis mukhaffafah. Kenapa dia mudah? Sebab dia ialah najis yang paling ringan. Okey, kalau najis kedua, yang pertengahan, disebut sebagai najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Okey, dia ada 2 cara. Yang pertama ialah dengan yang pertama dikata hilangkan najis yang terkena pada badan ataupun pakaian ataupun tempat. Maknanya cara yang pertama kita kena hilangkan najis itu dahulu. Lepas kita hilangkan najis itu, baru kita cucikan. Macam mana nak cuci? Okey. Nombor 2 dikata basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, sama ada warna, bau ataupun rasa. Okey. Jadi najis mutawassithah ini, cara hilangkannya mudah saja. Basuhlah dengan air yang suci sampai hilang warna, bau dan rasa. Maksudnya tak ada dah rasa busuk, tak ada pula bau yang pelik ataupun tak ada juga kesan warna-warna najis pada pakaian tersebut. Itu cara kita menyuci najis mutawassithah ataupun disebut sebagai najis pertengahan. Okey, yang ketiga, najis mughallazah. Yang ini najis paling berat. Macam mana cara kita nak cucinya kalau kita terkena najis mughallazah? Okey, ada 3 cara. Pertama, dia kata hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat, sama macam najis mutawassithah tadi. Kemudian basuhnya kali pertama dengan air tanah sebanyak 1 kali. Jadi kena basuh dengan air campuran tanah sebanyak 1 kali terlebih dahulu. Kemudian nombor 3, basuhlah dengan air mutlak ataupun air suci sebanyak 6 kali. Hingga apa? Hingga hilang bau, warna dan rasa. Sama macam najis mutawassithah tadi. Maknanya dicuci sampai bersih sebanyak 6 kali dengan air yang suci selepas air tanah sekali tadi, sehinggalah hilang bau, warna dan rasa najis tersebut. Okey, itu ialah cara kita menyucikan najis mughallazah. Dan yang saya sebutkan sini ialah cara kita nak sucikan najis-najis ini, yang mana ada kaedah tersendiri. Sama ada najis itu najis mukhaffafah,
najis mutawassithah dan juga najis mughallazah. Okey. Seterusnya. Okey. Yang pada gambar ini macam roda ini, dia kata inilah cara kita nak menjaga kebersihan walaupun di mana-mana tempat yang kita berada. Sama ada kalau kamu tengok yang warna ungu itu ialah ketika berada di rumah. Dia kata kita boleh menjaga kebersihan dengan mandi, selalu mandi. Ataupun kalau tak ada air, boleh tayamum. Kalau di sekolah pula warna oranye itu, dia kata kita boleh beristinja dengan sempurna jika tiada air. Jadi istinja ni Ustaz akan terangkan kemudian. Nanti kita akan berjumpa secara bersemuka. Manakala di tempat awam, kita boleh menjaga kebersihan dengan memakai kasut, membersihkan kawasan sekitar dan memakai pakaian yang bersih serta membuang sampah di tempat yang betul. Ini ialah roda yang menerangkan kenapa kita perlu menjaga kebersihan walaupun di mana tempat kita berada. Jadi, Ustaz rasa untuk hari ini cukup sekadar ini sahaja pelajaran kita. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan secara bersemuka. Yang mana bolehlah Ustaz terangkan secara lebih jelas lagi. Jadi sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.